Dahulu saya ingin mengatakan terima kasih kepada adik-adik yang berhormat yang telah mengambil bagian untuk membahaskan kepala tajuk-tajuk di bawah jabatan Perdana Menteri, khususnya perkara-perkara yang berkait terus dengan hal Sabah dan Sarawak. Saya akan merujuk terus kepada perkara-perkara yang dibangkitkan oleh ahli Kota Seberang, ahli Penampang, ahli Putatan, dan biarkan saya siapkan dulu ulasan-ulasan, dan jika ada masa nanti yang tidak ada bahas pada masa perbahasan, kita akan sentuh jika ada masa. Tapi peringkat jawatan kuasa pun banyak lagi mulai minggu depan dan boleh dibangkitkan seterusnya. Perkara-perkara yang dibangkitkan adalah seperti fungsi dan peranan bahagian hal ihwal Sabah dan Sarawak di Jabatan Perdana Menteri, status masa pelaksanaan 21 perkara yang telah dibincangkan oleh jawatan kuasa khas Kabinet untuk menyimak pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 yang dilaksanakan di bawah kerajaan lebih dahulu. Juga sama ada kerajaan bercadang untuk meneruskan dengan pindahan kepada perkara artikel 1/2 Perlembagaan Malaysia, dan juga adakah pihak kerajaan bercadang untuk mendedahkan kepada umum kandungan laporan jawatan kuasa Kabinet oleh pihak kerajaan yang lalu. Tuan dan Putua, usaha-usaha untuk menyimak pelaksanaan Perjanjian Malaysia 63, yaitu MA 63, telah dimulakan semenjak tahun 2016 lagi di bawah pentadbiran mantan Perdana Menteri yang ke-6, yaitu yang berhormat Pekan, melalui penubuhan jawatan kuasa pemandu pelaksanaan Devolution of Authority. Pada tahun 2016, satu perjumpaan telah diadakan di antara Perdana Menteri AIB, Perdana Menteri yang ke-6, dan AIB Ketua Menteri Sarawak pada waktu itu, yang telah diadakan untuk membincangkan tuntutan kerajaan negeri Sarawak di bawah pelaksanaan devolution of power, di mana beberapa keputusan dasar dan telah dipersetujui untuk dilaksanakan. Antara perkara-perkara yang telah disetujui adalah menyentuh mengenai isu-isu seperti kuasa pendakwaan, pengubahan undang-undang baru berkenaan dengan negeri Sarawak, penurunan kuasa ataupun delegation power untuk perkhidmatan pendidikan, kesihatan dan alam sekitar, dan projek pembangunan di Sarawak. Ikuran daripada perbincangan yang diadakan di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri Sarawak berhubung dengan devolution of power tersebut, Jemaah Menteri pada 11 Mei 2016 telah setuju untuk melaksanakan devolution authority kepada kerajaan negeri Sabah dan negeri Sarawak, dilaksanakan pandukan kepada hak-hak serta kuasa otonomi yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan kepada negeri-negeri. Terdapat 8 perkara telah dibincangkan di bawah jawatan kuasa devolution authority. Daripada jumlah tersebut, 3 telah diselesaikan, yaitu dari keuangan, peruntukan kuasa perlisinan import and export kayu dan produk kayu, pengalihan gas di Sarawak, pelepasan tanah yang direserve bagi maksud persekutuan,
manakala baki 5 lagi perkara yang telah tidak dapat dimuktamadkan karena parlimen dibubar 7 April 2018 untuk memberi laluan kepada pilihan raya pada masa itu. Baki 5 perkara ialah kewangan, kajian semula pemberian khas, duty stamp tanah dan hasil daripada tanah, kuasa listrik dan pengagihan gas bagi negeri Sabah, cari gali minyak dan pelumbungan, Akta Laut 2012 yaitu Akta 750. Saya sentuh ini karena kita akan masuk ke dalam kawasan seterusnya, yaitu seterusnya Jemaah Menteri Kerajaan PH pada 5 September 2018 telah menumbuh satu jawatan kuasa khas kabinet untuk menyimak pelaksanaan MA 63. Jawatan kuasa kabinet untuk menyimak pelaksanaan perjanjian Malaysia adalah dipengurusikan oleh Perdana Menteri yang ke-7, itu yang berhormat Langkawi, dianggotai oleh Ketua Menteri Sarawak yang berhormat Ketua Menteri Sabah, Menteri-Menteri Persekutuan, pegawai-pegawai tertinggi Kerajaan Persekutuan dan Negeri, serta ahli-ahli akademik. Jawatan kuasa MA 63 ini telah mesyuarat 5 kali, yaitu tahun 2018, Mac 2019, 17 Mei 2019, 23 Julai 2019, yang terakhir pada 18 November 2019. Di bawah jawatan kuasa ini sebanyak dengan sungguh-sungguh 21 perkara tuntutan telah dikemukakan oleh Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak untuk dikaji, untuk disimak dan dibincangkan. Sebahagian daripada tuntutan yang dikemukakan tersebut adalah merupakan perkara-perkara yang telah dibincang oleh kerajaan BN terdahulu, tapi belum lagi diselesaikan pada masa tersebut. Daripada 21 tuntutan yang telah dikemukakan, sebanyak 17 perkara telah dibincang dan mendapat persetujuan bersama untuk diselesaikan secepat mungkin. Bukan diselesaikan, ataupun siap diselesaikan, karena dia perlu ada yang memerlukan perundangan, ada yang perlu regulation change, tapi dipersetujui untuk diselesaikan cepat-cepat. Okay, ya, ya Menteri, boleh minta penjelasan? Boleh minta penjelasan. Tunggu dulu. Daripada 17 perkara tersebut ya, Menteri, pula, boleh minta penjelasan? Sebanyak 3 perkara dianggap selesai sepenuhnya. Manakala 14 perkara lagi memerlukan tindakan lanjut untuk dilaksanakan. Ya, Menteri, minta penjelasan. Penjelasan boleh? Saya selesaikan dulu, jawab dulu kepada mereka yang telah bertanya. Yang berhormat Pak Kinabalu, saya tengok belum berucap lagi. Bandar Kuching juga. Tapi kalau pada masa penghujung, saya cuba tuan yang dipertua. Boleh Bandar Kuching. Tiga perkara yang dianggap selesai sepenuhnya dan tidak memerlukan tindakan susulan ialah tuntutan duty ekspor balak hasil hutan di Sabah, pentadbiran Pulau Sipadan dan ligitan di negeri Sabah, dan yang ketiga isu pertanian dan perhutanan. Pula 14 perkara yang telah dianggap dalam penyelesaian, bukan selesai, tapi dalam penyelesaian dan memerlukan tindakan susulan. Dan saya senaraikan untuk rekod
of the House. Satu, pengedaran gas LPG negeri Sarawak dan penyerahan kuasa kawal selia Sabah elektrik dan gas di Sabah, negeri Sabah. Pelaksanaan kerja raya persekutuan di negeri Sabah dan Sarawak. Tenaga buruh di negeri Sarawak dan Sabah. Ini sebagai contoh misalnya belum dapat diselesaikan karena perlu perubahan undang-undang, okay? Tapi dipersetujui untuk diurus, okay? Yang berhormat Kota Kinabalu, saya tahu kamu dalam newspaper mengatakan kami sudah selesaikan 21, manalah tiada 3 saja, yang lain itu in principle we agree to solve, okay? Dan itu untuk undang-undang itu regulation. Nanti I give. Okey, boleh minta penjelasan Bandar Kuching. Tenaga buruh di Sarawak, kuasa negeri atas isu kesihatan di negeri Sabah dan Sarawak, obligasi keuangan persekutuan di bawah sinarai bersama perlembagaan persekutuan, simakan semula pemberian khas, penangkapan ikan perikanan laut dan muara, tanah diberi hak kepada persekutuan di negeri Sabah dan Sarawak, kuasa baki perundangan mengenai alam sekitar dan pelancongan, kuasa baki perundangan mengenai alam sekitar dan pelancongan, perkara 112 perlembagaan persekutuan itu mengenai perjawatan, penurunan kuasa asal kepada Mahkamah Sabah dan Sarawak, bidang kuasa hakim besar Sabah dan Sarawak, otonomi pentadbiran Mahkamah Negeri Sabah dan Sarawak, dan pengalaman penghakiman Borneo Mahkamah Rayuan bagi mendengar kes di file di Borneo. So semua ini telah diperakui untuk perlu diadres and to be solved. Tapi belum dapat diputuskan sepenuhnya. Ke-13, pelantikan suruh jaya kehakiman di Borneo. 14, due to sistem yang dikenakan ke atas instrumen pemindahan charge penawaran tanah di Ordinan Tanah Sawah dan Sarawak. Dan seterusnya, ini saya katakan tadi 14 perkara ini belum pada masa kerajaan PH membuat memorandum untuk menghentikan kabinet komite yang dulu, dan by first week of March sudah berubah kerajaan. So gantung di situ. Dan saya akan katakan tadi what's happening the latest. Manakala 4 perkara lagi adalah masih di peringkat pembincangan lanjut di antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, dan Yang Amat Ketua Menteri Sabah masih lagi belum dibincangkan karena keputusan pada waktu itu, pada masa PH ialah disalib royalti minyak dan pembayaran tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak, akta laut wilayah 202, akta 705 itu, dan hak negeri ke atas belantara benua. Ini 4 PH punya Perdana Menteri pada waktu itu dan Ketua Menteri Sabah dan Sarawak memutuskan don't touch this first, we need to sit down dulu. So begitu sebenarnya yang telah terjadi di situ. So, seterusnya untuk namun walaupun banyak yang gantung karena saya katakan 14 itu setuju untuk diselesaikan, tetapi belum ada tindakan susulan oleh karena
memerlukan susulan tindakan dari segi perundangan, dari segi regulation. Then COVID came into the thing semenjak March, maka memang banyak yang tergantung. Namun terusnya di bawah kerjaan PN, yang Perdana Menteri telah memulakan at least in the case of Sarawak to address perihal royalty belum, tapi perihal gas, dan sebagian banyak yang melalui perbincangan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Menteri Kanan Fadilah dan Sarawak, dan mereka telah mencapai not all yet, tetapi advance very high, including matters on pricing dan so forth. So it's not that Menteri, belum boleh saya tanya banyak soalan? yang telah berubah. Boleh minta penjelasan. Bandar Kuching. Kota Belud. Dan saya mau address dulu kepada mereka yang telah membahaskan perkara ini. Kalau ada masa, saya beri kepada yang berhormat. Okay, thank you. So, setelah bincang ini dan baru-baru ini, just 2 minggu yang lalu, negeri Sabah telah memberi signal kepada kerajaan pusat to address the issue of untuk menyelesaikan perkara ini dengan Sarawak. So, namun ini belum lagi secara rasmi Bapak ini kita berbincang dengan Perdana Menteri 2 hari yang lalu, dan perkara ini akan dibincang dalam mesyuarat majlis, dan ini yang saya mau secara rasmi di Dewan ini, dan seperti mana yang dimaklumkan oleh yang berhormat Perdana Menteri bahwa satu jawatan kuasa ataupun majlis khas telah ditubuhkan oleh kerajaan pusat, diumumkan pada 16 September pada masa di Sibu itu, dan mereka akan bermesyuarat pada Isnin minggu depan. Di perkara-perkara yang outstanding dan juga perkara-perkara seperti yang Sabah ingin sentuhkan. Jawatan kuasa ini adalah disertai oleh yang amat berhormat Perdana Menteri, Ketua Menteri Sarawak, Ketua Menteri Sabah. We are, of course, we are thankful. It's a new government in Sabah, so can work with the federal government. Pada hampir 8 bulan tak ada discussion mengenai dengan MA63 karena perlu banyak perhubungan yang rapat untuk menyelesaikan perkara ini. Ini kurang kinabalu disagree ini, tapi kita namun dengan ini Boleh tanya soalan, penjelasan. susah. I will engage juga yang berhormat ini Menteri boleh tanya. Last one, bukan last one, buka ya untuk yang kalau tak boleh sentunau pun boleh nanti berucap minggu depan dalam jawatan kuasa, peringkat jawatan kuasa GPM lah. Okay. Nah, 2 perkara yang dibangkitkan juga, adakah mengatakan bahwa laporan akhir jawatan kuasa kabinet itu yang mereka telah bubarkan pada penghujung. Yang Hormat, ada. Yang Hormat nak bagi pencerahan kepada Yang Hormat sempurna. Tidak bahas, saya beri keutamaan dulu kepada yang perlu dijawabnya. Yang Hormat, ada masalah. Saya pun turut kerja sekarang. Boleh bagi saya Bandar turut Kuching. membahas juga. Rajin nak membahas. Okey. Adakah kerajaan bercadang untuk membentangkan laporan jawatan kuasa kabinet yang lalu kepada awam? Jawapan kita adalah, Tuan Speaker, tiada perlu untuk itu. Satu adalah ini bukan satu inquiry,
It was a meeting ministerial with Sabah government, Sarawak government and federal. Okay, itu satu. So we pursued inquiry by obligation. You should be giving a report. But this is a governmental report. Kedua, okay, saya katakan tadi 20 perkara itu tulak 4 yang tidak pun disentuh, okay, 3 yang selesai, tinggal 14 yang di situ. Most of them are still agreed in principle to be resolved. Tetapi belum lagi boleh dianggapkan sebagai selesai karena memerlukan perundangan. Artinya yang berhormat sempurna atau just for water, just for in the case of energy. 4 undang-undang that you have to implement akta dan beberapa yang lain lagi. So you can say it is sudah solved. Okay. So it's not my job and our job to follow up the matter. Okay. Boleh tanya penjelasan? Terusnya, yang okay. Saya gulung. Adakah bukan tuaran Penampang telah sentuh ini? Adakah kerajaan pusat bersedang untuk membentang lagi, pindahan untuk mencapai equal status dan bawa balik kepada parlimen yang dibawa oleh kerajaan PH, tetapi tewas dalam pengundian karena sebagian kami, Sarawak khususnya, tidak menyokong, karena kita mau perubahan di dalam artikel 1.2. Saya dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri akan berbincang pada isu ini, akan perkara ini terpulang pada ahli yang berhormat dari Sabah dan Sarawak. Okay. I will do the engagement to sit down and if we can have the numbers to change, why not? I'm surprised why PS tetap menasukung. Dulu habis na sokong. Now we want the akta, want to lebih kuat. Because waktu itu Sarawak very persistent. Kayak mengatakan Sarawak inginkan number to change what? President to MA63. That's all. So I'll engage Safi, yang buat sempurna and everybody, and let's do it together. If you ask me, I don't mind to tell the House, Prime Minister said he is open. Okay, but engage them. Engage them. Are you going to have the numbers or not? Okay. Do you have the numbers or not? Saya rasa itu kebanyakannya okey lah, kasih kawan. Dato' Speaker, boleh tanya Kuching soalan? Boleh yang berhormat Bandar Menteri. Kuching ingin bertanya soalan. Ahmad Kuching dulu. Ya, saya kasih sempurna. Yang Ahmad sempurna dulu. Pak Sempurna Kuching ya. Dua saja. Satu Sabah, satu Sarawak. Terima kasih yang berhormat Menteri dan terima kasih yang berhormat Datuk Speaker. Perkara ini cukup penting bagi kita rakyat Malaysia, khususnya daripada Sabah dan Sarawak. Kerana ini merupakan salah satu kerangka the pillars of formations of Malaysia dengan izin. Kerana permufakatan itu merupakan sehingga menterjemahkan Malaysia dibentuk. Perkara ini perlu diterjemahkan menjadi kenyataan. Kerana itu perjanjian. Bayangkan perjanjian ini dah ditandatangani di depan bangsa-bangsa bersatu, United Kingdom. Kuasa yang empire menjajah negara Malaysia. Tapi malangnya daripada 20 perkara ini dah terjejas sebagian besar. Dan itu yang kita suarakan bila kita mengambil tampuk pemerintahan. Walaupun kita sedar dan tahu ketika itu Datuk Menteri, ada perbezaan, contohnya Sarawak dahulu menjadi pembangkang. Tapi kita di bawah pemerintahan PH dengan reda kena mengiktiraf bukan oleh kerana politik pahamannya. Kerana dia merupakan sebahagian daripada kerangka Malaysia. Malangnya sekarang ini, bila ada perbincangan di antara kerajaan pusat dan kerajaan
negeri-negeri. Masa Sabah saya waktu itu Ketua Menteri tak pun dibawa oleh kerana kita bukan sepakat dari segi politiknya. Bukan ini seharusnya menjadi pegangan kita. We must look at the nation, build a nation. We are part and parcels of Malaysian. Tapi malangnya oleh kerana kita merupakan identiti politik perbedaannya sehingga kita dipisahkan. Dah 17 perkara dimertai masa PH untuk menunggu pelaksanaan, termasuk yang berhormat katakan tentang gas, tentang wilayah. Tapi malangnya yang berhormat nyatakan tadi, saya nak tanya sikitnya, kerana dahulu yang membantah ialah wakil-wakil rakyat daripada UMNO, daripada PAS, yang bukannya merupakan entiti yang telah menandatangani perjanjian ini. Seharusnya menjadi ikatan kita ialah wilayah-wilayah Sabah dan Sarawak perlu didengar, bukan hanya menerusi wakil rakyat dia. Kerana mereka bukannya entiti yang telah menandatangani perjanjian MS63. Saya berharap sungguh, ya, khususnya contohnya SCSB yang telah pun kita persetujui. Termasuklah contohnya tadi yang berhormat berjanji, iaitu wilayah kedudukan Sabah sebagai wilayah, Sarawak sebagai wilayah, bukannya negeri. Kerana itu terkandung dalam perjanjian 63. Bayangkan peruntukan sekarang. Baik, negeri Sabah yang begitu tinggi, yang begitu besar, tapi malangnya diseimbangkan dengan negeri-negeri yang tak memerlukan peruntukan yang besar. SCRL, kereta api, belanja 40 bilion. Kita bagi 5 bilion, okey, alhamdulillah. Suka hati, takkan suka. Terima kasih. Jadi ada beberapa soalan yang saya tanya tadi. Pertama, adakah dasar pemerintahan yang ada pada hari ini oleh kerana ada perbezaan politik yang dahulu, ya, kita tak masuk dalam kerangka ini. Dan saya terima kasih yang berhormat telah nyatakan harus ada pembabitian ahli-ahli politik, bukan hanya daripada pihak kerajaan, bahkan juga dari pembangkang dahulu. Saya dengan izin engage dengan yang berhormat daripada Tambunan, daripada Keningau, bertanya, mereka membawa dan menyatakan kepada saya ini pandangan mereka selaku wakil rakyat, suara yang ada. Dan satu lagi mengenai dengan SCSB tadi. Dan keduanya, ketiganya mengenai dengan pindaan perlembagaan, ya. Terima kasih. YB Menteri, kita beri laluan kepada Bandar Kuching. Satu Jawab, Sabah, satu Sarawak. jawab sekali. Sarawak. Sarawak. Okay, terima Boleh. kasih Tuan Speaker. Baik. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya saya ada 3 soalan. Soalan pertama, tadi Yang Berhormat Menteri ada mengatakan bahawa hasil laporan jawatan kuasa MA63 tersebut tidak perlu didedahkan kerana ia satu G2G negotiation. Saya sangat tidak bersetuju kerana walaupun G2G, tetapi hak-hak ini melibatkan hak semua rakyat Sabah, rakyat Sarawak. Kenapa mereka tidak harus ambil tahu? Kita tak nak ulangi kesilapan yang lalu di mana banyak perjanjian ditandatangani tanpa pengetahuan rakyat Sabah dan rakyat Sarawak. Ini tidak haruslah diulangi. Kedua, tadi artikel 11D adalah satu isu yang dibincangkan. Kenapa dalam bajet tahun ini artikel 11D peruntukan telah dikurangkan daripada tahun lalu? PH kita naikkan 2 kali ganda, tahun ini dikurangkan. Adakah ini pendirian kerajaan PN? Ketiga, tadi menyatakan tentang jawatan kuasa, bukan jawatan kuasa, special counsel. Cuma akan bersidang next week kan? Kenapa dalam masa 8 bulan ini tak ada apa-apa perjumpaan? Jangan gunakan COVID sebagai satu alasan. Ada kementerian lain yang menjaga isu-isu keselamatan, isu COVID. Kenapa kementerian tidak melaksanakan apabila ini hal yang sangat mustahak? Ini hak Sabah Sarawak. Dah lama kami tunggu. Kenapa kena pelengehkan lagi? Sekian, terima kasih. Terima kasih Bandar Kuching, sila. Okey, terima kasih Pak Kuching. Saya faham apa yang ingin disentuh. Tapi saya sudah katakan tadi dari segi mengeluarkan satu laporan daripada jawatan kuasa, setakat ini tidak difikirkan perlu. Satu apa ucapan saya tadi pun almost 2/3 of what had been done by the committee since BN time up to PH time. So we will take it dari segitu.
dari segi perihal yang spesifik about budget and so forth, you can sentuhlah dalam jawatan kuasa peringkat jawatan kuasa because you can bahas it from there. So I think, but saya hanya boleh beri jaminan bahawa kerajaan PN has benefited, okay, in the context of Sabah and Sarawak issues. They have learned a lot because, as I said, issues on MA63 is since the 80s, since the 70s and 80s. And I think they want to benefit from the situation of what has happened in the past. Dulu, Tuan Speaker, saya close, okay, nak bincang MA63, nak bincang 20 point IGC sama ni, itu setabu. Nah, yang Muhammad bin Tulu atang benefited from hindsight lah, langkawi. I was one of those arrested under ISA because bincang MA 63, bincang MA begitu semua. So I think things have changed, and therefore they are learning from the past. And together, saudara sempurna dari kerajaan in Sarawak, yang pembangkang in Sarawak, think the chief minister is willing to sit down. And as I head the ministry here, well, as I said, we either preserve Malaysia or the young people will begin to look at a different structure. We don't want that. We don't want that. But I think that the House, maybe some of the House, Sabah, Sarawak, and from here, I hope we can do together for Malaysia, the real Malaysia. I think cukup lah. No, yang berhormat Menteri. Baik, terima kasih. Ahli berhormat, masa telah mencukupi dan sekiranya ada jawapan yang tidak di kesempatan masa boleh dibuat secara bertulis dan upload dalam portal. Minggu depan pun ada jawapan kuasa lah. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Mereka yang seterusnya saya ingin menyebut